Mongolia. Mungkin negara ini tidak asing bagi Malaysia. Namun, pada masa dahulu, terdapat seorang pemimpin hebat, kejam dan zalim yang telah tercatat dalam sejarah. Beliau adalah Genghis Khan, merupakan pemimpin Mongol yang bangkit daripada kehidupan penuh liku untuk menubuhkan kerajaan terbesar dalam sejarah. Bermula dengan menyatu padukan suku kaum nomad di dataran tinggi Mongolia, tokoh ikonik ini terus menakluk sebahagian besar wilayah Asia Tengah dan China. Ramai orang yang telah terbunuh selama pemerintahan bengis Genghis Khan ini, tetapi beliau juga memberikan kebebasan beragama kepada rakyatnya, menghapuskan penyiksaan dan mendorong perdagangan. Jadi, video kali ini kami akan berkongsi sejarah perjalanan pemimpin ikonik Mongolia ini. Teruskan menonton. Dilahirkan sekitar tahun 1162 di sempadan Mongolia dan Siberia dengan diberi nama Temujin pada awalnya dan kemudiannya barulah dikenali sebagai Genghis Khan. Beliau merupakan anak kepada seorang ketua puak yang terdapat di Mongolia pada ketika itu. Temujin dikatakan telah mempunyai aura kepimpinan semasa kelahirannya, di mana dia dilahirkan dengan gumpalan darah di tangannya. Dalam kepercayaan Mongol, ini adalah tanda bahawa bayi tersebut telah ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin di kemudian hari. Namun begitu, kehidupan awal Temujin ini tidaklah seindah seperti kanak-kanak yang seusia dengannya. Ketika Temujin berusia 9 tahun, bapanya iaitu Yesuke telah membawanya berjumpa dengan keluarga bakal isterinya, Borte. Dalam perjalanan pulang, Yesuke telah menemui suku kaum Tatar yang merupakan musuhnya dan beliau telah diracun dalam satu majlis makan menyebabkannya terbunuh. Setelah mendengar kematian ayahnya, Temujin pulang ke rumah untuk menuntut kedudukannya sebagai ketua puak. Namun, puak tersebut enggan mengiktiraf kepimpinan anak muda ini dan mengusir beliau, termasuklah ibu dan adik-beradiknya. Tekanan demi tekanan dialami oleh Temujin dan keluarganya, sehinggakan Temujin terlibat dalam pergaduhan dengan saudaranya, Baekje, dan menyebabkan saudaranya terbunuh. Ini menunjukkan Temujin mengesahkan kedudukannya sebagai ketua keluarga. Pada usia 16 tahun, Temujin berkahwin dengan pasangannya iaitu Borte dan seterusnya dapat mengukuhkan persaudaraan antara suku kaum Kongkirat dan bangsanya. Tidak lama kemudian, Borte diculik oleh musuhnya, suku kaum Mekid, dan diberikan kepada seorang ketua di situ untuk dijadikan isteri. Walaupun begitu, Temujin dapat menyelamatkannya dan tidak lama kemudian Borte melahirkan anak pertamanya, Jochi. Walaupun Borte diculik dan menyebabkan timbul keraguan terhadap kelahiran Jochi, Temujin menerimanya sebagai anaknya. Sebenarnya, beliau memiliki ramai anak termasuklah dengan isterinya yang lain. Tetapi, hanya anak lelaki dengan Borte sahaja yang diakui sebagai pewaris dari keluarganya. Ketika Temujin berusia sekitar 20 tahun, dia ditangkap dalam satu serangan oleh musuhnya dan dia dijadikan hamba buat sementara. Namun, dia dapat melarikan diri dan bergabung dengan saudara-saudaranya dan beberapa puak lain untuk membentuk unit pertempuran. Temujin memulakan penguasaannya dengan membina tentera yang lebih daripada 20,000 orang. Selepas itu, dia berjaya menyatukan pelbagai suku kaum di Mongol semasa pemerintahannya yang selama ini berpecah. Melalui gabungan teknik ketenteraan yang luar biasa dan kekejaman tanpa belas kasihan, Temujin berjaya membalas dendam terhadap pembunuhan ayahnya dengan menghancurkan tentera Tatar, dan dia memerintah setiap lelaki Tatar yang tingginya melebihi dari 3 kaki dibunuh. Dia kemudiannya mengalahkan Tai Chiyut dalam beberapa siri serangan dan ketua puak ini telah direbus hidup-hidup. Menjelang tahun 1206, Temujin juga telah mengalahkan suku kaum Naiman yang kuat sehingga memberikannya penguasaan di Mongolia Tengah dan Timur. Pada tahun 1219, Temujin dan tenteranya telah pergi berperang menentang Empayar Khwarezmian dan tanpa disangka, mereka telah memperoleh kejayaan dengan menumpaskan sebuah empayar yang kuat pada ketika itu. Bukan setakat itu sahaja, hasil daripada peristiwa ini juga telah menyebabkan Sultan daripada empayar ini terbunuh. Bagi mana-mana angkatan tentera dan tamadun lain pada zaman tersebut, kebiasaannya, golongan bangsawan dan ketua-ketua kerajaan akan dilayan dengan baik walaupun mereka telah kalah dalam peperangan. Namun, bagi tentera Mongol, para pekerja mahir seperti tukang kayu akan disimpan, manakala bangsawan dan tentera yang menentang akan dibunuh.
Dan yang lebih mengerikan lagi, apabila pekerja tidak mahir telah digunakan sebagai perisai manusia dalam serangan mereka yang seterusnya. Kejayaan tentera Monggol ini kebanyakannya disebabkan oleh taktik ketenteraan Temujin yang hebat serta pemahaman tentang motivasi musuhnya. Tentera Monggol yang terlatih dengan 80,000 orang menyelaras kemajuan mereka dengan sistem isyarat asap dan obor pembakaran yang canggih. Drum besar dibunyikan dalam memberi arahan dan perintah, seterusnya disampaikan dengan isyarat bendera. Setiap askar dilengkapi dengan busur, panah, perisai. Kehebatan dan kekuatan Temujin semakin dikenali di seluruh Mongolia. Disebabkan banyak penaklukan Temujin di Monggol telah berjaya, para pemimpin suku kaum lain bersetuju untuk berdamai dengan Temujin. Mereka telah menganugerahkan Temujin dengan gelaran Genghis Khan yang bermaksud penguasa semesta. Gelaran Genghis Khan ini tidak hanya diberikan dalam lingkungan kepentingan politik sahaja, malah dalam hal spiritual. Walaupun begitu, Genghis Khan telah meninggal dunia pada tahun 1227. Beberapa catatan sejarah mengatakan kematiannya disebabkan kerana beliau terjatuh daripada menunggang kuda. Setelah kematiannya, Genghis Khan telah dikuburkan dengan cara yang unik dan sehingga kini tidak ada bukti jelas lokasi tepat kubur beliau. Walaupun Genghis Khan ini dikenali sebagai pemerintah yang bengis dan kejam serta bertanggungjawab ke atas kematian sekitar 40 juta orang, namun terdapat juga sumbangan beliau terhadap dunia seperti penyatuan beberapa puak dan wilayah. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.